Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir kuat dah, subuh bangun esok. Takbir kuat, subuh tak bangun, balik awal. Ni bukan perli ni, peringat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba. Kami semua dalam masjid ni redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina. Kami semua dalam masjid ni redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah. Kami semua dalam masjid ini redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kami. Yang ketiga, boleh baca sama-sama pelan-pelan tak apa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya duk perhati tak sat macam pernah tengok dalam TV. Pengacara majlis tu tengok kali kedua sebut nama, oh baru perasan, Dr. Toha Umar hafizahullah. Yang dihormati Datuk IR Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Negeri Pulau Pinang, merangkap yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Saya kenal Datuk Ahmad Zakiyuddin 2005. 17 tahun yang lalu, waktu saya mula menapak dalam dunia dakwah. Antara masjid terawal saya mengajak adalah Masjid At-Taqwa Bertam Indah. Waktu itu Datuk Ahmad Zakiyuddin adalah pengerusi di masjid tersebut dan mereka pernah mendapat tempat ketiga peringkat kebangsaan. Bukan sebab saya kuliah di situ. Waktu tu saya kuliah ada 60-70 orang saja. Samalah badan besar ni juga. Badan besar ni suara macam ni lah. Tak ada lawak apa macam ni ya. Boring kan. Waktu tu ada 70 orang. Saya menghabiskan beberapa buah kitab di Masjid At-Taqwa Bertam Indah. Tiap-tiap minggu hari Sabtu kuliah duha. Siapa minta bangkit tidur ni? Kuliah duha awal. Subhanallah. Habis fiqh manhaji jilid 1. Kemudian fiqh manhaji jilid 2, tak silap saya. Kemudian fiqh manhaji jilid 4 kot. Wallahu alam, tak ingat dah. Beberapa buah kitab lah ketika tu. Kenal lama dah dengan Datuk. Hari ni penganjur bagi tahu Datuk Ahmad Zakiyuddin datang. Saya kata boleh jumpa, lama tak jumpa. Sahabatan dalam dunia dakwah. Sekarang saya masih lagi Ustaz Wadi. Beliau dah Datuk dan dah jadi Timbalan Ketua Menteri. Cuma dia cakap orang tak apa tunggu sangat. Saya cakap orang tunggu lagi lah. Minta maaf tu lebih sikit lah sebab Datuk lebih tang jawatan tu. Kami kenal lama dah. Boleh melawak tuan-tuan, jangan melawak macam tu. Saya hidup buat melawak macam tu pula. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Afiq
pengarah urusan Manar Holding, penasihat program Quran Fest. Semoga dirahmati Allah. Yang bahagia Encik Muhammad Adli Hakim bin Zul Kamal, Ketua Pengarah Program Quran Fest 2023. Yang berbahagia sepatutnya Tuan Syekh alim ulama kita, saya sebut yang paling awal, Dr. Muhammad Jamil Saddaqi bin Datuk Mursyid Diraja Syekh Tajuddin Al-Jarumi Hafizahullah, Wakil Jiptis Gabungan Institusi Pondok Tahfiz dan Ilmuwan Sunni. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Mukhtar, Imam Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Dulu lari kelas selalu ustaz ni. Tu dia, saya hak ni sekolah dengan saya, Maktab Mahmud dulu. Hari ni jadi ulama, jadi orang besar. Jadi kalau kawan-kawan kita nakal, sekolah rendah ke sekolah menengah ke, jangan pandang sebelah mata. Boleh jadi satu hari dia menaiki tangga lebih tinggi daripada kita. Semoga Allah Ta'ala jaga dan memelihara Ustaz Luqman, insya-Allah. Seterusnya seluruh AJK Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, muslimin dan muslimat orang Penang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Tadi Ustaz Luqman tanya saya, Ustaz jamak dah kot? Saya kata jamak apa, duduk Sungai Petani. Nampak sangat apa dia ni, lama tak ziarah saya. Dekat saja, tapi ceramah jarang, tak ada peluang sangat. Alhamdulillah malam ni Allah izin untuk saya mendapat keberkatan, tuan-tuan. Saya yakin dalam rumah Allah pada malam ni mesti ramai orang soleh. Saya yakin, insya-Allah ramai orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada satu doa, Allahumma rzuqni hubbak. Wahai Tuhan, kurniakanlah kecintaan kepadamu. Kasih Allah, cinta Allah, sayang Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Wahai Allah, kurniakanlah cinta kepada orang yang mencintaimu. Kita tengok satu orang, kita sayang orang tu, hati kita terus sayang kepada dia, rupanya sebab dia menyayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu doa yang Nabi ajak. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan kurniakanlah kepada kami kecintaan kepada amal ibadat yang membuatkan kami dekat kepadamu, wahai Allah. Quran ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ni apa nama ni, Quran Fest tu festival kot noh. Fest tu festival. Mahrajan Quran. Ahli syurga tidak dibenarkan untuk melakukan ibadat. Ni dengar ni. Ahli syurga tidak dibenarkan untuk melakukan ibadat. Subhanallah. Siapa yang teringat dulu semayang, dia nak semayang, Allah tak izin. Seronok. Cakap syurga, terus rasa seronok. Kampung halaman nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dulu nenek kita tinggal dalam syurga, iaitulah Nabi Adam. Kemudian diusir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikeluarkan oleh Allah. Dan satu hari nanti kesemua anak-anak yang soleh akan kembali ke kampung halaman ibu dan ayah mereka. Kalau anak durhaka, dia tak balik ke syurga. Dia ikut musuh ibu dan ayah dia.
iaitulah dihumbankan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Nak minta puasa dalam syurga, Allah tak izin. Tak boleh. Syurga tempat untuk kamu, bahasa anak muda hari ni, syurga untuk enjoy. Tutup aurat, berpanas-panas, tidak berzina, tak makan, tak minum arak, semayang sehari 5 waktu. Yang tu dunia. Kalian bersabar untuk buat di dunia. Dalam syurga aku nak balas kesabaran kamu dengan nikmat yang tidak pernah terhenti-henti dalam syurga. Ada ahli syurga minta izin, wahai Allah nak semayang, tak boleh. Pi berjalan, pi membeli belah, pi main futsal, petang ke malam ke pagi ke, pi berenang, pi berkelah, pi syurga. Sebab dia syurga. Puasa tidak dibenarkan, haji tidak dibenarkan, zakat tidak dibenarkan, sedekah tidak dibenarkan dalam syurga. Ada satu orang petani, ini hadis sahih. Satu orang petani, dulu di dunia dia petani. Tuan-tuan, apa saja kerja tuan-tuan dalam dunia, masuk dalam syurga nanti, tuan-tuan tetap akan ingat dengan kemahiran tersebut. Bermaksud, cikgu matematik kalau masuk syurga, dia tak lupa algebra apa semua tu. Seorang doktor mata kalau masuk syurga, dia masih reti dan tahu macam mana nak merawat mata walaupun tak ada orang sakit mata dalam syurga. Seorang tukang masak nanti di dunia dulu, dia tukang masak, dia masuk dalam syurga, sampai dalam syurga dia reti dan dia ingat macam mana nak masak walaupun dalam syurga ada berbelah-belah orang yang dah masak untuk dia. Nabi sebut, nak bagi saya faham, kita semua faham, ada satu petani. Dulu di dunia dia petani. Dia masuk dalam syurga, dia teringat nak bercucuk tanam. Lalu dia mengadap Allah, dia kata, ya Allah, dulu aku petani. Allah Maha tahu. Dia kata, ya Allah, boleh tak teringin nak bercucuk tanam dalam syurga? Allah Ta'ala kata, bukankah semua di dalam syurga kemudahan telah aku siapkan? Dia kata, ya, tapi teringatlah ya Allah. Tuan-tuan, ada orang daripada umur 10 tahun, dia bawa ke Bota. Kau tahu ke tak tahu ke Bota? Hampa PS4 hampa tahu lah. Ramai orang muda, orang tua tak ada langsung ni. No? Daripada umur 10 tahun, 11 tahun bawa ke Bota sampai umur 65. 50 tahun dalam bendang. 50 tahun dalam bendang buat kerja. Ni contoh. Maka dia teringat, duduk dalam syurga dia teringat bendang, semai benih, racun, baja. Lah orang guna drone ya untuk sembuh racun. Kan racun kah? Untuk sembuh racun. Bila dia minta izin, Allah izinkan. Subhanallah. Ibadat tak boleh.